Okey, kita teruskan kepada industri pembuatan etanol. Okey, industri pembuatan etanol. Yang biasa orang sebut wine tu sebenarnya adalah etanol. Okey, datang daripada buah anggur kan. Okey, so sebenarnya macam mana etanol ini dihasilkan? Dia ada dua proses utama. Yang pertama daripada gula dan kanji melalui proses penapaian, dan yang kedua dari proses peretakan petroleum, iaitu proses penghidratan. Okey, sebenarnya adalah penghidratan alkena. Awak dah belajar dah penghidratan alkena, iaitu penambahan air kepada alkena akan menghasilkan alkohol. Okey, bila kata penapaian mesti akan hasilkan etanol. Okey, tapi penghidratan ni dia akan menghasilkan banyak alkohol daripada metanol, etanol, propanol dan yang lain-lain lah. Tapi bila dikatakan penapaian mesti etanol. Dia penapaian tak akan dapat alkohol lain Tak ada propanol, tak ada metanol dekat penapaian. Penapaian mesti akan hasilkan etanol. Okey. So, macam mana pembuatan etanol melalui penapaian? Okey, so dalam proses penapaian kita akan tambahkan yeast. Okey, mungkin awak dah belajar dekat kelas biologi. Okey, yeast ni akan membebaskan satu enzim. Okey, yeast ni bila kita tambahkan dalam gula dan kanji dan kita biarkan tanpa kehadiran oksigen. Awak dah belajar kat bio, tanpa kehadiran oksigen ni adalah anaerobik. Okey, proses anaerob, okey, ataupun anaerobik lah. Okey, yeast ni tadi akan membebaskan satu enzim nama dia zymase. Okey, enzim ni nama dia zymase. Okey, zymase. Okey, zymase akan menguraikan gula dan kanji kepada glukos atau glukosa dan perlahan-lahan akan membentuk etanol dan karbon dioksida. Okey, so daripada kanji tu besar kan. Kita tahu glukos ni adalah dia punya monomer, kanji tu adalah dia punya polimer. Jadi zymase ni akan menyebabkan polimer kanji tadi akan terurai kepada glukos, monomer dulu. Dan daripada monomer dia akan membentuk etanol dan karbon dioksida. So ini adalah glukos ataupun glukosa C6H12O6. Okey, dengan kehadiran yeast, okey, akan menghasilkan etanol C2H5OH dan juga gas karbon dioksida. So ini kita seimbangkan macam inilah. Okey, so enzim ni nama zymase dibebaskan oleh siapa? Oleh yeast. Yeast ni kita tambahkan dalam gula dan kanji. Yeast ni kita tambah yeast ni, gula dan kanji ni akan menyebabkan yeast menguraikan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Okey, so macam mana kita buat tindak balas ni dalam makmal? Penapaian ni sebenarnya boleh berlaku macam-macam tempat lah. Cuma yang ini kita buat dalam makmal. Okey, sebab dia kata anaerob tanpa kehadiran oksigen. Jadi kita buat dalam kelalangkun. Okey, so dalam kelalangkun ni kita akan tambahkan atau kita akan masukkan gula, larutan gula. Maksudnya ada air. Kita ada air, lepas tu saya tambahkan gula. Kemudian saya tambahkan yeast. Okey, so dalam ni adalah campuran larutan gula dan juga yeast. Okey, dan kita tutup dengan penyumbat getah sebab kita nak anaerob. Okey, dan salur penghantar ini kita masukkan ke dalam air kapur. Kenapa air kapur? Sebab kita nak detect siapa? Nak detect karbon dioksida ni. Okey, betul tak penapaian akan menghasilkan karbon dioksida? So, apa yang berlaku dalam ni? Yeast akan membebaskan enzim nama dia zymase. Kemudian zymase akan menguraikan kanji kepada glukosa, kemudian glukosa kepada karbon dioksida dan juga etanol. Okey. Karbon dioksida adalah ni byproduct ni, maksudnya hasil sampingan dan temperature, suhu yang sesuai untuk proses ni adalah 30 darjah. Maksudnya pada suhu dalam suhu bilik saja. Okey, kerana yeast akan menjadi tidak aktif pada suhu yang terlampau rendah dan juga akan termusnah apabila suhu terlampau tinggi. Okey, so zymase, enzim zymase akan musnah apabila suhu tinggi lah tadi. Dan dilute solution of ethanol is produced. Maksudnya larutan etanol yang cair yang akan terhasil daripada proses penapaian ataupun fermentation.
Okey, soalan saya, kenapa tindak balas ini akan berhenti apabila kepekatan alkohol mencapai 15%. Kenapa? Okey, itu soalan saya. Kenapa?